Mana Ta'ala memberikan umat ini satu khususiah pada hari Jumaat, ya, dan ada di sana tawaran yang banyak, yakni akan umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya ada sa'atul mustajab, dia panggil sa'atul muhimmah, saat-saat yang mustajab, yang tidak membetuli akan dia oleh hamba yang muslimin yang meminta doa akan Ta'ala. Di dalamnya akan satu hajat, melainkan memberi ia akan dia akan hajat. Ya, mana satu dia macam malam Lailatul Qadar gelah, ya. Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar, tapi tak tentu masa bila. Cuma yang diharapkan 10 akhir, tapi tepat tak ada masa tentu tepat. Itu juga dalam Jumaat. Tiap-tiap minggu Jumaat tu ada satu saat yang sangat mustajab. Ya, masa tepat dia tak dikhususkan. So kita banyak berdoa di situ. Kemudian bermula adab hari Jumaat tu 20 perkara tu. Yang pertama dia adab pertama, hendaklah engkau sediakan baginya pada hari Khamis lagi dengan menyucikan kain dan menyucikan baju dan memperbanyakkan mengucap tasbih dan istighfar pada petang-petang hari Khamis tu. Ya, kerana waktu itu demikian itu menyamai fadilatnya akan waktu pada hari Jumaat. Mana petang lepas asar hari Khamis tu dia dah masuk lain hari Jumaat tu, maksudnya kelebihan tu dah dapat. Bahkan siapa yang meninggal petang tu dah masuk kelebihan Jumaat dia dapat. Ya, tu memanggil petang Jumaat. Dan adab yang kedua, sunat engkau puasa pada hari Jumaat. Pada Jumaat tu sunat kuat tu, tapi dengan syarat dicantumkan dengan sebelum atau sudah. Dipuasai Khamis Jumaat ataupun Jumaat dengan Sabtu. Makruh dia menunggalkan. Kalau Jumaat saja itu makruh. Itu kuat tuntut tu. Hari Jumaat, tetapi hendaklah engkau pesertakan dengan puasa hari Sabtu atau Khamis. Maknanya dua segentak. Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Kerana makruh puasa pada hari Jumaat dengan tiada dipesertakan hari Sabtu atau Khamis. Kita tunggalkan dia tu, itu makruh. Yang kedua, adab dia ketiga, apabila terbit fajar pada Jumaat, maka sunat mandi kerana mandi Jumaat itu daripada terbit fajar. Mana masuk sempadan sunat mandi Jumaat daripada waktu subuh hingga mengerjakan sembahyang Jumaat. Tetapi pada waktu hampir hendak pergi Jumaat, terlebih afdal. Yang ini biasa kita itulah. Biasanya kita lepas mandi tu pergi, itu terlebih afdal. Sebab dia masih segar lagi, bersih lagi. Kalau dia mandi subuh kan keringat mengantuk balik. Tapi dapat sunat dah tu. Kerana sabda Rasulullah SAW, ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Bermula mandi pada hari Jumaat itu wajib, yakni sunat muakkadah atas tiap-tiap orang yang akil baligh. Di sini kalau kita tengok zahir hadis sahih, zahir dia wajib, tulisan dia pun terpampang tu. Ghuslul Jum'ah, mandi hari Jumaat wajib, terang waw alif jim ba, wajibun, wajib ala kulli muhtalimin, atas tiap-tiap orang yang sudah bermimpi. Maksud apa? Orang sudah balik. Siapa yang sudah balik, laki-laki sampai umur, maka pada Jumaat wajib dia mandi Jumaat berdasarkan hadis ini. Sebab tu ada ulama zahir mengatakan wajib Jumaat, sedangkan dalam mazhab Syafi'i kata sunat muakkadah. Macam mana tu? Tu sebab benda-benda macam ni bukan kerja kita dan bukan kerja kita nak istimbat Quran dan hadis. Dia kena letak pakar dia. Siapa dia? A'immal mazahib. Imam mazhab tu orang yang berautoriti untuk mentatbik, mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa dia bunyi? Jangan main benda tu. Buat bising. Jadi sekarang kita cari mana sarif, benda yang memalingkan daripada makna asal wajib. Tiba-tiba ulama kata dalam mazhab Syafi'i contohnya sunnatun muakkadah, sunat yang kuat tuntut. Ada ulama mereka kata nanti kita tak nak pakai mazhab ni.
Ya, hadis kata wajib, mazhab pula kata sunnah muakkad. Ni mazhab tak betul. Kan tak betul, kepala otak kau tak betul. Kepala otak kau masuk air. Kau dengan Imam Syafi'i siapa lebih faham hadis? Kita nak ulas lagi, nak tanya kau dengan Imam Syafi'i. Cermin muka kita lah. Kita dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 7 tahun dah hafaz Quran dan 7 tahun dah hafaz Quran. Ya, kita 7 tahun main goli. Ya, satu. Imam Syafi'i umur dia 15 tahun. 15 tahun umur Imam Syafi'i telah berjejak makam mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, makam ijtihad, manis tambata bi qawaidih. Mereka yang istinbat hukum Quran hadis ni dengan kaedah sendiri, bukan kaedah imam. Itu mujtahid mustaqil, itu mujtahid muqayyad. Ya, ini mujtahid fatwa, mujtahid tarjih. Ini mujtahid mutlak, mana dia istinbat hukum dengan kaedah dia sendiri. Sebab Imam Syafi'i bila buat satu kaedah fiqh, dia dah standby 7 lapis dalil belakang jawapan. Kalau orang ni kaedah dia, kalau orang soal macam ni jawapan dia. Kalau orang soal round kedua, ni jawapan dia. 7 lapis tuan. Kita nak faham kaedah dia pun pening. Nak soal lagi kita tak tahu. Lepas tu tak nak, saya tak akan mazhab dah. Saya pakai Rasulullah. Oh, kalau kau nak pada otak nak jawab macam tu. Kau dengan Imam Syafi'i kau capu dia kau. Ya. Sekarang kan pintu ijtihad tidak ditutup. Tapi tidak ada seorang yang boleh masuk tuan. Tak sampai, tak cukup syarat. Kalau majlis fiqh, syarat untuk jadi mufti mesti taraf dia mujtahid mutlak. Ya, tapi oleh kerana dalam satu dunia, bukan kat Malaysia, satu dunia tak ada orang jejak mujtahid mutlak, maka mufti yang ada seluruh dunia ni mufti dipanggil darurah dia panggil. Ya, mufti tak ada arah, letak je lah. Syarat tepat ada, tak ada orang jejak. Al-Imam As-Suyuti, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita. Kalau di Mesir, kitab fiqh dia, kawaidul fiqhiyah dia, Al-Ashbah wa Nazar itu menjadi rujukan kalau buat master semua kan. Setara hebat Imam Syafi'i, tafsir jalan lain dibuat macam-macam. Dia cuba nak istiqlal, dia nak keluar mazhab Syafi'i, nak buat mazhab sendiri. Dia buat kaedah fiqh, kena kaedah fiqh Imam Syafi'i. Dia buat kaedah fiqh, kena Imam. Buat kena Imam Syafi'i kaedah. Akhirnya Tuhan beri dia isyarat. Dia mimpi satu malam, iaitu istana yang besar sangat cantik, hanya bertiangkan dengan 4 saja. Dia faham dah tu, cukup lah 4 mazhab, tak payahlah. Itu maksud. Dia tarik balik ni, setara dia tu. Tiba-tiba kau nahu tak kerti, bubaris tak kerti, tak nak bagi mazhab. Kodona rupa dan baik. Sekarang kita tengok. Hadis ini tunjuk lapas wajib terang tu. Kenapa dalam mazhab kita Syafi'i dia kata sunnatun muakkadatun. Mana sarif, benda yang memalingkan tuan-tuan. Ya, dia benda sari, mana benda yang memalingkan. Contoh ya, dalam hadis Nabi kata apa? Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, faqad kafara jihara, sungguh telah kufur dia terang, kafir terus. Tapi kenapa kita kata dalam mazhab kita bukan kafirnya kafir kufur nikmat, bukan kufur i'tikad. Sebab apa? Sebab ada sarif. Mana sarif, ada hadis lain memalingkan makna itu. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Man tarakas salata muta'ammidan abqahu Allah fil nar samanina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sana. Siapa tinggalkan sembahyang satu waktu, dia dihumban ke neraka selama 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kali kan. Ya, bayangkan berapa lama satu hukbah. Walaupun lama, tapi 80 hukbah mana ada takkid. Dia ada sempadan waktu. Bermakna tak kekal. Bila faham dia tak kekal, mana bukan kufur i'tikad. Itu dia faham ni tuan-tuan. Kalau dia kekal selama-lama, baru dipanggil kufur betul. Sebab kufur ada dua, kufur akidah, satu lagi kufur nikmat. Kita salah gunakan nikmat Tuhan, buah maksiat, itu kufur nikmat. Ya. Tapi kalau sampai dia makna kufur akidah, dia membatalkan akidah, tu kufur makna i'tikad, tu lain tajuk. Baik, sekarang dalam hadis ni, kalau kita tengok secara zahir, lapas wajib tu. Baik, mana sarif? Benda yang memalingkan makna wajib sini kepada sunnatun muakkadatun. Ialah fi'lus sahabah, perbuatan sahabat. Ya, ketika Sayyidina Umar tengah membaca khutbah. Sayyidina Umar baca khutbah hari Jumaat. Tiba-tiba masuk Sayyidina Osman. Sayyidina Osman masuk dalam keadaan wajah dia tu nampak dia tak mandi. Ya, wajah tu kuyu, mana letih lah tak mandi. Sayyidina Umar ni garang kan, tengah baca khutbah dia tanya, "Ya Osman, kau dah mandi?" Dia tanya direct kan. Sayyidina Umar sama kata tak ada, tak mandi.
Bila Sayyidina Umar kata tak mandi, Sayyidina Osman duduk dan Sayyidina Umar pun terus baca khutbah. Bagaimana kalau wajib macam? Boleh balik dengan tongkat. Dan sahabat dia tak buat benda sampai haram dalam masjid pula tuan-tuan. Duduk masjid tak mandi. Kalau mandi tu wajib, betul makna wajib dengan makna ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Kalau itu wajib mana asal, Sayyidina Umar tak buat benda tu. Sebab Sayyidina Osman orang yang diaku syurga hidup-hidup. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, semua tu dia panggil al-mubashirina bil jannah hayatan. Orang dijamin syurga hidup-hidup oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Nabi kata apa? May ya'is minkum fasyara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin mahdi addu 'alaiha bin nawajis. Barang siapa yang panjang umur di kalangan kamu sahabatku, kamu akan tengok perpecahan umatku yang terlampau banyak. Dalam hadis lain 73 puak. Maka ketika itu addu 'alaiha bin nawajis. Alaikum bisunnati, wajib kamu berpegang dengan sunnahku, wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang dengan sunnah perjalanan khulafa pengganti. Kita apa? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, termasuk dan para sahabat lain. Ya. Addu 'alaiha bin nawajib, pegang sunnah perjalanan mereka ni dengan gigi gerahamku. Sebab tu di sini perbuatan sahabat diambil sebagai hukum. Ya. Wa alaikum bisunnati, kemudian addu 'alaiha bin gigit sunnahku dengan gigi geraham. Apa makna dia? Ini kinayatun an syiddatit tamassuk ala sunnah. Kinayah daripada kena pegang kuat. Begitu kalau kita makan daging masak asam, tahu? Daging tetil. Kita gigit gigi depan tak jalan, mantul kena tolak belakang. Belakang sekali dia putus. Mana kinayah kena pegang kuat dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat. Tu maknanya. Bahawa dijaminan syurga dijamin oleh Rasulullah SAW. Jadi sahabat dari siapa yang hebat, tempat yang tekong usaha. Jadi Sayyidina Osman tak mandi tadi, itu menunjukkan wajib di sini dengan makna apa? Sunnatun muakkadah. Ya. Di bahasa Arab mungkin tahu, tak tahu banyak. Tak sekurang di bahasa Arab tak kerti tu masalah. Ya. Dia kalau bahasa Arab biasa apa? Lughah Arab biasa kalau maghrib dan isya, dia ada dua kan? Isya awal, isya akhir. Ya. Isya awal tu apa makna isya awal? Isya awal tu maghrib. Sebenarnya maghrib tu orang panggil isya awal. Kalau kita kata isya awal, waktu isya awal dia. Wah, dia orang tafsir kalau tak dia tu. Kita boleh gitu kena tengok bahasa Arab sebenarnya. Dan adab yang keempat, sunat menghiasi diri dengan memakai pakaian yang putih, kerana pakaian putih itu terlebih kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Rasulullah SAW, innal jannata bayda'u wa ahabbul asya'i ila Allah Ta'ala al-bayad. Bahawasanya syurga itu terlebih putih dan yang terlebih kasih suatu kepada Ta'ala suatu yang putih. Ya, sebab putih ini sesuai semua keadaan. Ya. Dan hadis lain warna hijau pun ada juga hadis yang banyak. Bukan satu hadis lagi, banyak hadis lagi. Ini di antara. Kemudian adab yang kelima, sunat memakai bau-bauan. Ya, bauan yang terlebih harum. Terlebih harum dari seperti kasturi dan barang yang sebagainya. Dan makruh memakai zabat kerana ia pakaian perempuan. Ya. Dan ketip ni terbang. Dan lagi pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahawa zabat itu najis. Ya. Dia pewangi juga, dia wangi zabat. Kalau macam kita apa nama tu apa? Jebat orang panggil ni. Benda yang pada pakaian tu. Apa ni? Musang. Dia ada musang jebat, dia berbau. Adab yang keenam. Tapi bagi laki-laki ya, bagi perempuan yang pakai wangi-wangian depan lelaki, itu zina hidung ni. Zina mata, zina hidung. Ya. Ni perempuan kan bau tu. Dia melintas orang lelaki terbuka mata kan. Depan lelaki dia pula macam musang jebat bau. Hapak lah hangit. Tu perempuan gila dia panggil. Perempuan ni tak ada kan. Kalau dia tu dia perempuan gila. Depan suami lah nak berhias. Depan suami tak rokok je rupa. Macam nak ayah nak mati juga. Kat luar bukan main. Bukan main tu. Ya, dia terhidu bau ke bau perempuan tu adalah diharamkan. Jangan jaga tu. Pergi masjid, pergi surau perempuan dipakai bersih je. Bersih, mandi bersih dah. Jangan ada bau.
Ya, dia tak pakai membaukan sampai laki ke bau tu tak boleh fitnah. Ya. Ini bau dia bukan main. Dapat-dapat kalau kerja pejabat lagi dan 10 minit nak balik, dia punya spray macam bom Iraq perang. Dia bau sengal hidung lelaki-lelaki. Ya, tujuan dia pun nak narik bawah tu berat gitu. Ni banyak silap kedudukan dan ya. Yang keenam, melebih-lebihkan pada menyucikan badan dengan menghilangkan bau yang busuk, ya, pada badan dan menghilangkan cemar-cemar pada badan, daki, kuku semua kerat, dan mencukur bulu ari-ari, bulu kemaluan, dan mengandam misai. Misai itu diandam, ya, dan mengerat kuku dan bersugi dan mencabut bulu ketiak. Itu semua maknanya setengah daripada benda sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam dia suruh bersih. Misai itu elok andam. Kata cukup dia andam, ya. Ni ada misai pula, misai perasaan. Tahu? Dia punya misai pun masuk dalam mulut. Seorang ahli sastra. Orang tengok dah macam hantu gaya. Itu misai apa? Bukan misai sunnah, tu misai punah nama. Ya, tak ada kena sunnah. Sunnah dia suruh andam. Kalau Sayyidina Umar dia janggut misai dia bercantum sini, ya. Kalau lain dekat situ dia misai itu. Dan adab yang ketujuh, sunat berpagi-pagi ke masjid yang tempat sembahyang Jumaat, padahal ia berjalan dengan kelakuan yang tetap dan hadir hati bertaala. Ia sentiasa turun apa naik dia zikir, dan di perjalanan tadi maknanya apa? Dengan tetap tenang. Ya. Dia kalau masjid tak jauh kan, lebih kurang dalam apa? Dekat gitu, dalam 3-4 tiang elektrik tu, elok pakai apa? Jalan kaki je lah. Ya, dia masuk dia kereta pun mula habis dah sampai. Ya, elok macam tu. Tapi kalau 2-3 batu jangan jalan kaki kan, sampai orang dah habis sembahyang. Balik-balik orang dah salam pula. Ya, jadi maknanya elok begitu. Setiap langkah dia diangkat martabat dia, dihapuskan akan dosa dia besar dia. Kemudian hadir hati dia masyhur, istighfar, bertumpuan dengan zikrullah dan membaca Quran. Kalau api Quran lagi senang, macam-macam tu kita baca hafal Quran kan, ulang. Dan selawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana sabda Rasulullah SAW, man raha ilal jum'ah fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, wa man raha fi sa'atis saniyah faka'annaha qarraba baqarah, wa man raha fi sa'atis salisa faka'annama qarraba kabshan akran, wa man raha fi sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dajajah, wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama ahda usfuran, wa man raha fi sa'atis sadisah faka'annama ahda bayda. Fa iza kharajal imam tuwiyatis suhuf wa rufi'atil aqlam wajtama'atil malaikatu indal mimbar yastami'una zikr. Hadis sahih. Barang siapa pergi ke masjid kerana sembahyang Jumaat pada saat yang pertama, awal lepas subuh dia pergi, maka seolah-olah ia menyembelih korban seekor unta. Ini maknanya kasihan belas Allah Ta'ala, kasih sayang dia. Ada orang sampai mati tak sempat nak buat korban, dan kehidupan dia ngam-ngam cukup belanja je. Sekarang pahala dia nak dapat, Allah Ta'ala buka sini. Dia pergi Jumaat masjid awal lagi, dia korban tak dapat. Orang nak salam masjid, nak sembahyang, nak baca khutbah Nabi pun sampai. Bukan ada kerja apa pun kan? Awal pergi elok tu. Dan Imam Nawawi sebut dalam azkar, apa saja kelebihan yang telah kau dengar daripada Rasulullah SAW, maka buatlah paling tidak pun sekali. Sebab bila besok dibalas, besok kita tidak ketinggalan. Dibimbang besok akhirat, kelebihan ni tak sempat buat, kelebihan ni terlupa, semua tak ada, kosong. Jadi rugilah, ya. Dia pergi awal seolah-olah dia korban seekor unta. Masya-Allah, besar unta, berapa lagi ribu harga seekor kan. Dan barang siapa pergi pada saat yang kedua, maka seolah-olah dia menyembelih korban seekor lembu, ya. Besar, kecil sikit lah. Siapa pergi pada saat ketiga, seolah-olah dia menyembelih korban seekor kambing biri-biri yang bertanduk. Dan barang siapa pergi saat yang keempat, seolah-olah dia menyembelih seekor ayam. Dan siapa pergi saat yang kelima, seolah-olah dia membeli hadiah seekor burung ciak. Tu burung ciak, bumbu pipit genting yang kita kadang-kadang duduk kat genting rumah, ada sarang kat rumah tu, kecil-kecil, bumbu pipit lah. Sikit dia, maknanya ada juga sikit dia tinggal. Saat ke apa tu? Saat kelima.
Jadi pada subuh tu kita bagi 5 sampai kepada naik imam atas mimbar. Dan barang siapa pergi pada saat ke-6, maka seolah-olah memberi hadiah 1 telur, seekor telur ayam dia dapat pahala dia. Dan apabila keluar imam, maka dilipat suratan. Imam keluar, dia naik kepada, masuk kepada mihrab tu kan, pada mimbar yang macam khutbah tu. Sebab di sini terbalik orang lain semua ada maknanya awal. Bagi imam seorang atau khatib seorang dia sunat datang kendian. Khatib sunat datang kendian. Sebab apa? Sebab bila orang yang nak khutbah ni datang kendian dinanti, maka dia punya ucapan dia panggil auqa' bin nafsi, lebih jatuh dalam jiwa manusia. Berbanding kalau khatib datang dulu, lepas tu pula dia bersembang kat luar ramai hura-hura, lepas tu naik baca khutbah, tawa kan. Lepas tu kalau ceramah, penceramah hebat kita letak di belakang. Ya, makna apa? Ceramah dia dinantikan. Itu maksudnya. Jadi bila khatib tak nampak lagi, kau tunggu dia. Kalau dia pun masuk naik, baca khutbah. Tu khutbah dia dapat perhatian. Itu syarat letak macam tu. Ya, mana sunat khatib seorang dia baca khutbah, dia datang lewat. Maka bila dia masuk dia khatib, maka ketika itu dilipat suratan, kata Nabi SAW, dan diangkat kalam. Mana catatan pahala itu tak ada lagi dah. Dan berhimpun segala malaikat pada sisi mimbar. Jadi dulu seorang tu hari kasyaf, dia nampak dan mana-mana pun begitu, masjid mana pun cuma nampak je. Dia pergi di Risala ke tunggu baca khutbah kan, dia nampak kiri kanan tu ada apa? Orang berjubah putih. Ada malaikat iring, ada. Memang ada dalam hadis tadi ni. Cuma kita nampak tak nampak. Ahli basirah dia nampak malaikat mengiringi tu. Malaikat di sisi mimbar dia duduk. Padahal mendengar mereka itu akan zikir dan khutbah. Itu dia. Itu di antara apa? Adab kita datang awal tu sunat. Banyak kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adab yang ke-8, apabila masuk ke masjid, maka hendaklah dia menuntut saf yang pertama. Saf awal tu ada kelebihan khas, ya. Sehingga kalau bertembung dua kelebihan, sutrah dengan saf awal, maka hendaklah dilebihkan saf awal. Biasa benda ni berlaku bila? Bagi tempat semayang yang tidak ada mihrab. Ya, surah-surah lama ada mihrab kan. Jadi bila ada mihrab, imam ke depan. Jadi makmum yang pertama dapat sutrah dinding. Di dalam hadis ada sutrah, naklah dijadikan pertama apa? Mana dinding. Kalau tak ada dinding, asan, tongkat. Kalau tak ada tongkat, dan akhir sekali khutbah, mana kalisan. Itu dalam hadis sahih. Mana kita nak semayang, kita kena ada sutrah penghadang. Jarak dia dengan tumit dengan sutrah ialah 3 hasta. Berdapat fadilat tu. Kalau lebih sangat jauh, tu tak ada apa? Tak ada kelebihan. Kalau dia semayang dah betul dengan dekat dinding, syarat dia cukup 3 hasta. Tiba-tiba orang lalu nak melintas, dia boleh tahan tu. Kalau orang tu lalu juga, dia tolak kawan tu, tiba-tiba jatuh, mati katak. Tu mati katak. Tak boleh buat mahkamah mana kan. Mana besar orang tengah semayang tu. Sebab lebih afdal dia berhenti 40 tahun daripada dia lalu depan orang semayang yang ada sutra. Tapi kalau orang semayang tak ada sutra, dekat masjid depan tu kosong, banyak dinding, dia semayang tengah-tengah tu, kat pintu lah tu, dia orang lalu depan dia tu, tak ada apa, langgar je lah, dia degil, dia tak betul. Depan tu kosong, orang duduk kat pintu nak lalu apa kan. Tu ada juga macam-macam kepala, boleh masuk air banyak. Jadi maksudnya apa? Sutra. Jadi sekarang kalau bertembung, contohnya masjid kotak atau surau kotak, atau surau kotak, banyak surau kotak kan, tempat segi, dia tak ada mihrab. Jadi bila imam duduk saf dekat dinding pertama, sudah tentulah antara saf pertama tu dengan dinding tu jauh tak? Jauh lah jarak. Kadang dah pergi sampai 6-7 hasta tu. Jadi maknanya yang dapat sutra betul-betul duduk belakang imam je. Yang tempat lain tu fadilat sutra dia tak dapat. Sebab apa? Sebab apa? Imam tadi tak duduk dalam mihrab, dia duduk tempat dinding. Jadi jauh jarak dia kan? Kemudian kalau duduk saf pertama tak dapat sutra, tapi dapat saf awal punya fadilat. Kalau dia duduk saf kedua, dia ada sutra, iaitu makmum saf pertama jadi sutra dia. Jadi kalau bertembung gini, maka nak dulukan saf awal. Mana fadilat saf awal lebih daripada sutra. Itu maksud ini. Lepas tu dia suruh apa tadi? Ke-8, masuk tempat awal, kita saf yang pertama. Itu saf yang terlebih banyak pahala dia. Dan adab yang ke-9, jangan ia melangkah akan bahu orang pada ketika masuk masjid. Ya, jangan langkah bahu lah. Ya. Dan sebenarnya kalau siapa-siapa faham kedudukan masjid tak ada masalah. Dia datang awal semua pergi depan, tak ada orang langkah. Kan?
Ini dia duduk tengah-tengah, rumpang kosong. Kawan pula pakai langkah. Kalau nak pergi depan pun minta slow, jangan pakai langkah. Sebab langkah tu menyebabkan apa? Sakit hati orang. Kerana degil pun kalau langkah tagi kaki berdebu satu lah. Ya. Jadi maknanya adab-adab dalam masjid naklah dijaga. Dan adab yang ke-10, jangan ia lalu pada hadapan orang yang sembahyang. Ya. Lebih lagi oleh ahli sutrah. Kalau tak ada sutrah tu dah apa lah, tersilap dia. Ke-12, sunat ia duduk dekat diwal. Apa diwal? Dinding atau dekat dengan tiang. Maka jikalau tiada mudah demikian itu, maka sunat ditaruhnya pada hadapannya itu satu yang menegah akan orang lalu pada hadapannya. Ya, kerana sabda Rasulullah SAW, istatiru fi salatikum walau bisahmin, fa in ajasta fabsut musalla, fa in ajasta fahutta amamaka khattan. Ini dalil terang. Artinya istatiru, tuntut oleh kamu akan dinding. Mana dinding oleh kamu pada ketika kamu sembahyang. Mana kamu cari mana benda yang dia mendindingi, termasuk bukan dinding kiri, di depan. Dinding kiri nak bersandar nak tidur orang. Ini dinding depan. Istatiru, mana tuntut kamu akan sutrah, atau mana istatiru fi salatikum, pada sembahyang kamu, walau bisahmin, walaupun sutrah kamu dengan nak panah. Tu mana dinding, mana tuntut oleh kamu akan sutrah, akan dinding pada ketika kamu sembahyang dengan satu pada hadapan kamu, jikalau dengan panah sekalipun. Tak ada benda lagi, cacakkan panah tu. Kurang-kurang tinggi dia 2-3 hasta. Ya, itu jadi sutrah. Maka jika lemah, tak ada juga demikian itu, maka hamparkan oleh kamu akan tempat sembahyang, dipanggil musalla. Musalla tu mana sutrah gitu, hampar sutrah. Jadi semua adalah hadis ada tu. Tapi ini tertib ya. Bermakna cari dinding dulu. Dah tak ada dinding, hadis lain tongkat. Kalau tak ada tongkat, kemudian lawus dengan sutrah. Dengan apa? Dengan kita punya sejadah tadi. Jangan dia bentar sejadah tengah-tengah, sedangkan dinding tu ada kosong, tak ada orang. Tak boleh, dia kena pergi sana dulu. Mana ini dia panggil alat tertib, bukan alat takhir. Takhir boleh pilih. Ini tertib, dah tak ada satu peringkat, satu peringkat. Tak ada dinding, baru bisa tetap tongkat. Kalau tak ada tongkat, baru benda tinggi dua satu. Nak panah ke? Atau tak ada juga, barulah musalla, mana tikar semayang atau sejadah. Tu. Dia di atas tertib. Dia tak boleh sejadah, tapi dinding dia tak boleh. Maka hamparkan oleh kamu akan satu tempat sembahyang. Maka jika lemah engkau akan dimakan itu, tak ada lagi sejadah pun tak boleh. Maka engkau guris khat pada hadapan. Guris ada dua cara. Terik daripada ujung kaki kita sampai ke depan, panjang 3 hasta, ataupun melintang gitu. Dua-dua boleh lah satu. Itu mana ada sutrah dengan cara apa? Jadi kalau kita dah tahu, jangan kita lintas kawasan itu. Dan satu lagi adab yang ke-12, jangan duduk di dalam masjid hingga engkau sembahyang tahiyatul masjid. Sebab tu makruh masuk masjid tak ada air sembahyang. Ya, tak ada sembahyang masuk masjid, makruh. Sebab kita masuk sembahyang tak ada, memang tak sembahyang tu masjid dah. Tahiyatul masjid apa makna? Tahiyatul Rabbul masjid. Tahiyatul Rabbil masjid makna memberi penghormatan bagi tuan masjid. Tapi tuan masjid pengusi masjid, bukan Allah Ta'ala. Ya. Jangan tahiyatul masjid kita sembahyang tersembah masjid, syirik pula ni. Ya, kita bukan sembah masjid, kita sembah tuan masjid. Jadi mempenghormati tuan punya masjid yang hakiki ialah wallahu ta'ala. Itu makna sunat kita sembahyang di masjid. Jangan duduk, ya, kena sembahyang. Dan memadalah tahiyatul masjid itu dengan 2 rakaat. Di sini panggil sunat ghairu maqsudun bizati. Sunat yang tidak dikasat diri dia. Bila sunat yang tak dikasat diri dia, dia boleh sembahyang niat cantum dengan sembahyang lain, atau sembahyang lain pun boleh ganti dia. Contoh dia sembahyang Jumaat, dia datang lewat, imam tengah baca khutbah, maka dia sembahyang ringkas itu tahiyatul masjid, sembahyang qabliyah Jumaat dengan tahiyatul masjid. Usalli sunatan tahiyatul masjid ma'ah qabliyatul Jumaah. Saja sembahyang tahiyatul masjid serta qabliyah Jumaat, sembahyang seringkas dia. Itu boleh. Mana boleh cantum. Ibadat yang tidak dikasat diri dia boleh cantum. Kalau dikasat diri dia tak boleh cantum ya. Sembahyang duha nak sembahyang dengan sembahyang apa? Sunat lain tak boleh. Sebab duha tu maksudun bizati, dikasat dengan diri dia. Maka di masjid tidak. Mana apa sembahyang pun asal disembahyang 2 rakaat sah. Mana memadai untuk menunaikan tahiyatul masjid.
Dan memadai tahiyatul masjid dengan 2 rakaat. Dan jangan engkau tinggalkan akan sembahyang tahiyatul masjid. Dan jikalau pada ketika khatib membaca khutbah sekalipun, tetapi pada ketika itu jangan dia lebih daripada 2 rakaat. 2 je, kemudian buat dengan ringkas. Dan memadai tahiyatul masjid pada ketika ini dengan niat 2 rakaat ratibah. Boleh? Apa ratibah? Qabliyah, ba'diyah. Biasanya ni qabliyah lah kita masuk kan. Kita sembahyang usalli sunatan qabliyatul zuhri ma'a tahiyatul masjid. Boleh? Dan dahulu daripada Jumaat. Kemudian kata Imam Ghazali, dan yang terlebih afdal bahawa engkau sembahyangkan akan tahiyatul masjid pada hari Jumaat itu 4 rakaat, itu paling afdal. Terus 4 rakaat dengan 1 salam boleh. Dan engkau baca pada tiap-tiap rakaat bacaan sama. Lepas Fatihah apa? Qul huwallahu ahad 50 kali. Wah. Per rakaat 200. Ni kena datang awal ni. Kalau datang imam baca khutbah tak habis kan. Datang awal. Datang pukul 10 ke 11 ke. Buat cara tu sekali buat. Untung-untung dapat kita kelebihan di akhirat kan. Paling tidak sekali buat. Qul huwallahu 50 kali kan. Sebab papil khabar man fa'ala zalik lam yamut hatta yara maqadahu minal jannah aw yura lahu. Masya-Allah, besar kan ni. Kalau pandang pada tawaran ni, ringan jadi kan. Semangat. Papil khabar, mana sabit bagi khabar dan hadis, ya, siapa berbuat akan demikian. Dia sembahyang sunat tahiyatul masjid 4 rakaat, tiap-tiap rakaat dia baca 50 kali qul huwallahu ahad. Mana al-ikhlas lepas Fatihah. Rakaat mana 200 kali ni. Nah, saya tiada mati ia hingga melihat ia tempat kedudukannya dalam syurga. Masya-Allah. Ya, dia tak kejam mati dah nampak Tuhan buka ada. Pum, dan memang dalam hadis begitu. Ya, siapa yang belum mati akan dibuka sama ada tempat di syurga atau sebaliknya. Orang kafir nampak dia menginjang, dia melawur macam-macam. Ya. Jadi maknanya sengaja daripada menguatkan dalam hadis ni, kita buat insya-Allah sebelum dia padam mata dia tadi tu, dia telah diberi tempat di dalam al-jannah, syurga. Allah maja'al minhum. Dan adab yang ke-13, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.